Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan singgih syukur kepada Allah. Keizinannya, setaufik dan hidayah dari Allah, kita diberi kesempatan pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah kita di dalam kitab Nasaih Diniyah wa Wasaya Imaniyah. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung ke surat yang ke-404 dekat saya. Pengharaman mengurangkan timbangan. Ini masih dalam bab muamalat atau dalam bab jual beli. Islam melarang sebarang bentuk penipuan. Nipu ni macam-macam cara. Sesuatu yang tak selari dengan hakikat itu dinamakan penipuan. Disebut sekilo tapi kurang daripada sekilo, itu penipuan. Dalam apa juga perkara, Islam melarang sebarang bentuk penipuan, dan Islam tidak menerima manusia melakukan penipuan kepada orang lain. Sebagaimana juga manusia juga tak boleh menipu orang, dia juga tidak boleh ditipu. Maka antara perkara yang menjadi salah satu dosa besar yang ditokankan dalam agama kita adalah dalam hal berkait dengan jual beli ini, iaitu berkait dengan penipuan dengan mengurangkan timbangan. Baik, seseorang pedagang hendaklah bertakwa kepada Allah dalam segala serba-serbi mengenai perniagaan, terutama sekali dalam menakar dan menimbang, sebab bahaya dalam keduanya amatlah besar. Firman Allah Ta'ala, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wil atau celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, dipanggil mutaffifin. Ada satu surah khas, surah namanya Mutaffifin. Allah mencela orang-orang yang menipu dalam timbangan, diletak dalam satu surah dipanggil dengan surah Al-Mutaffifin. Siapa Al-Mutaffifin? Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menyukat untuk dirinya dari orang lain, dicukupkan. Kalau dia ambil untuk orang, untuk dia sekilo betul-betul dia kira. Dia boleh ke orang, dia timbang untuk orang, untuk dia tu sekilo betul. Dan apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk mereka, dikurangi. Dia dapat daripada pembekal sekilo, dia kira betul-betul sekilo. Tapi bila dia jual ke orang, dia jualnya 900 gram contoh. Ambil daripada orang, tepat dia nak 1 kilo. Bila dia pergi jual ke orang, dia jual 900 gram kurang 100 gram. Jangan kata 100 gram. Tak sama timbangan seperti mana yang disebut, itu sudah memadai dikira sebagai penipuan. Panggil al-mutaffifin. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam kepada para pedagang, innakum walitum amran halakat fihi al-umamus sabiqah al-mikyal wal mizan
kamu telah diberi kuasa untuk mengurus sesuatu urusan di mana kebanyakan umat-umat sebelum kamu binasa kerananya, iaitu takaran dan timbangan, menipu dalam takaran dan timbangan. Apa kosan dia? Banyak kosan dia. Pertama sekali, kita menzolimi orang, maknanya orang, menipu dalam timbangan. Hari ini macam-macam cara orang menipu. Dia tidak semesti dengan timbangan. Kadang-kadang dicampurnya benda yang bukan bahan asas ataupun benda yang bukan bahan itu. Dia jual madu, dia campurnya air gula. Dia jual susu, ditampurnya air. Bangunnya lah. Dia jual tempoyak, dicampur air pisang lenyek gitu. Santan bumbu tepung. Kalau contoh orang beli gula, bangun 1 kilo gula, sukatan untuk dia buat kuih itu 1 kilo gula. Dia pun tak timbang sebab dia percaya dengan orang yang dia beli itu memang sekilo je. Dia pun buatlah kuih pakai 1 kilo gula yang dia beli, tapi rupanya gula tu tak sampai sekilo, tak jadi kuih. Bila dia dah buat kuih tu tak jadi, dia dah keluar modal, dia terpaksa jual juga, tapi ditipu pula orang yang dia jual. Jadi mula menipu ni, dia akan berentetan dengan penipuan-penipuan yang lain. Sebab itu dia akan jadi dosa besar, sebab menganiaya orang, menzalimi orang. Sebab kita naik orang, nanti dia naik orang lain balik. Sebab itu disebut sebagai al-mutaffifin. Besar kemurkaan Allah bagi orang yang menipu dalam timbangan ini. Termasuklah orang buat kerja kontrak lah contoh. Patut pasir selori, patut simen 100 kampit mamuan. Dalam perjanjian dan dibayar banyak tu, lepas tu kuantiti pasir tu kurang, maka bangunan yang dibinanya itu ada risiko, boleh jadi akan runtuh sebab bahannya kurang. Ini bahayanya menipu dalam timbangan. Ni contohnya lah. Kalau zaman moden kita hari ni orang tipu, patut buat 3 km tar, tapi dia buat 2.5, tapi 500 meter dia tarik tempat lain ataupun dia pergi jual dekat orang, umpama. Itu yang jadi tu. Minta maaf cakap lah kadang-kadang. Bila macam tu keadaan dia, patut turap semua, tapi dia tambah sikit-sikit je. Yang kono siapa? Yang kono kerajaan lah. Yang buat kerja ni kontraktor. Orang marah kerajaan. Apa kerja kerajaan tanpa menjadi kerajaan kono? Yang buat gagal kontraktor. Contohlah, patut jembatan tu 6 tiang, dia tukar hingga 4 je. Patut boleh 10 tahun guna jembatan tu sebab ada 6 tiang. Tapi kerana dia buat 4 tiang, tak sampai 3 tahun dah runtuh balik semua. Ni contoh-contoh menipu. Banyaklah. Akhirnya dia akan menimbulkan kezaliman pada orang tu. Dan orang tu kalau kena zalim, kalau dia berhenti setakat tu tak apa, dia pula zalim balik ke orang lain. Dia terpaksa pula menggunakan duit lain pula, ataupun dia gunakan duit haram lain pula, maka dia zalim pada orang. Orang yang kena zalim tu pula zalim balik pula dekat yang orang lain, berentetan benda tersebut. Ini bahaya Sebab itu tidak boleh ambil mudah. Benda menipu ni tak boleh ambil mudah. Alah sikit dia bukan banyak pun, jangan. Islam tidak meredai perkara tersebut walau sedikit macam mana pun. Lantaran itu hendaklah anda berlaku adil dan tidak menganiaya, iaitu apabila menerima samalah dengan memberi. Jadi kalau berniaga, kalau kita bagi orang pun kena betul, kita beri ke orang pun kena betul. Baik. Dan hendaklah dia berhati-hati dalam memperhatikan takaran dan timbangan. Lepas tu kita ada audit. Tujuan apa audit ni?
supaya order sama seperti yang disupply. Contohnya lah, duit masuk dengan duit belanja tally dia. Ini masuk 20,000, dia belanja 200,000 pun tak konon tu. Jadi perlu betul takaran dia, betul timbangan dia. Dia bukan hanya soal gula, kurma, tidak itu saja. Apa juga perkara yang ada timbangannya kena diberi ikut timbangan. Dia tidak boleh berlebih kurang. Tak boleh berlebih kurang. Kerana boleh biar ditambah, kiranya boleh biar ditambah sedikit apabila memberi. Kalau yang lagi baik, kalau kita beri orang, kita tambah. Kalau bagi orang, kita biar tambah sikit. Itu tak apa, bagi tambah tak apa. Dan mengurangi sedikit apabila menerima. Orang tu kira tak cukup, ada lagi dalam 10 gram lagi, tak apalah, lebih kurang lah, halal lah, kita ambil ke orang. Kita pula beri ke orang, kita lebihan 10 gram. Itu yang lebih itu dipanggil ihsan. Kalau adil, samalah, setara lah. Baik, itulah yang utama dan afdal, sebagaimana yang sentiasa dilakukan oleh para salafus salih. Di antara mereka yang berkata, saya tidak mahu membeli neraka wel daripada Allah dengan lebihan sebiji dua. Maksudnya dia sangat berhati-hati, ya? Sangat berhati-hati dalam masalah jual dalam masalah jual. Okey, baik. Tertib pedagang. Di antara keutamaan yang patut disifati oleh para pedagang. Pedagang ni orang berniaga lah. Bahasa moden dipanggil businessman lah. Ialah meringankan hati orang yang menyesal. Orang yang menyesal jika hendak dikembalikan barang yang dibeli, harus diterima semula. Meneguhkan hutang orang yang susah, menangguhkan hutang orang yang susah. Baik, ini di antara sifat-sifat orang berniaga. Pertama, kalau masih lagi dalam tempoh barang tu boleh dipulangkan, boleh pulang balik. Adalah syarat dia, dipanggil khiyar dia. Ataupun kalau orang yang beli kat dia tu menggunakan hutang dan orang tu susah, maka di antara adab seorang yang berniaga ni, dia boleh ringankan dengan cara menangguhkan bayaran hutang daripada orang yang susah. Tapi orang susah ni janganlah take for granted pula, ambil kesempatan. Tentang orang baik, itulah masalah orang itu ni. Yang luwih kadang-kadang tak dibalih dengan luwih, yang jujur tak dibalih dengan jujur, itu kesalahan. Yang bila jujur, ada pula orang ambil kesempatan. Ada pekerja yang gaji, bos pula yang malih, bos pula masalah. Ada bos yang bagus, pekerja pula malih. Kadang-kadang kan, kadang orang yang beri hutang tak apalah, boleh tangguhkan, tak dapat bayar bulan ni, bayar bulan depan. Ada duit dah, tak juga dibayar. Pasal apa? Tak apa, dia tu baik. Ini pun masalah juga ni. Yang ketiga, memaafkan orang yang suka melambatkan bayaran. Orang tu lambat bayar, dia tahu orang tu ada masalah, maka dia memaafkan. Tak ada dia mengungkit-ungkit nama bosnya. Yang keempat, bersedia meminjamkan orang yang minta pinjaman. Orang perlu, ada keperluan nak meminjam, dia beri orang tu pinjam. Dan mencukupi hajat orang-orang yang dalam keperluan. Orang yang ada keperluan, itu bagi orang yang berbisnes, orang businessman, orang berniaga. Sebab itu kalau orang berniaga ni, dia ada tertib yang diamalkan macam ni, sejahtera umat ni. Tapi kita jenis berkira, tusin berkira kan. Tapi itulah saya sebut, ada peniaga yang baik, orang pula ambil kesempatan.
buka kedai runcit ke kampung semua. Bagus toke tu. Orang kampung kata ambil dulu ya, kan tuli. Tuli. Kadang hutang sampai dia tak boleh nak rolling dia punya modal. Tak bagi kan orang kampung apa? Alah kau ni pun nak kira. Bukan masalah yang ni kira, sebab yang sebelum ni punya kira pun tak bayar. Terbakar kedai kawan tu. Contoh, pondok pertama ditanya kan, buku hutang ni terbakar tak? Buku 35 ni terbakar tak? Tak, buku 35 dia bawa balik rumah, tak terbakar. Tak, alamak. Nak hapus. Jangan ambil kesempatan. Orang baik, orang yang ada kebaikan, kita bagi lagi baik daripada orang yang baik-baik pada kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kebaikan itu untuk diri kamu balik semula. Dia orang hari ni macam tu lah. Tapi yang baik, dia pula ambil kesempatan. Allah Alam. Jadi kalau orang berniaga, baik dia punya akhlak, tapi memang betul-betul lah, bukan dia tipu-tipu. Kadang hari ni orang berniaga, dia tak apalah, lebih kurang tu saya kurang RM10 lah, kata dia. Naga barang tu 100, tak apalah, bayar 90 je, dia kata. Rupanya dia dah naikkan gogo tu ke RM30. Itu pun satu hal juga. Tak apa RM10 saya tak ada kira mana dah, kata. Rupanya dia dinaikkan sampai RM30. RM10 dia kata tak kira lah, dia kata. Dalam baru tu dia dah cokau RM20 pun ada juga. Kita membeli ni tak ada so, tak ada so, kita tak ada so, kita tak tahu. Dia lah. Kalau dia tak cakap tak apa. Mana dia kata dia tak cakap lah, yang kata kurang RM10 tu biar dia kata dia tak untung, itu menipu lah tu. Tak apalah, ada untung sikit pun tak apa. Mana untung sikit tu, dia naik RM30, dia bagi kita kurang RM10. Dia macam pasar raya lah, kadang-kadang buat sale kan. Dia naik gogo 60%, dia buat potongan 30%. Gogo lama tu pun tak dibuang potongan sampai 30%. Rupa-rupa dia penaik sampai 60%. Dia menipu lah tu. Nanya orang lah. Dia kalau jual murah sebabkan mungkin expired date dah roket murah. Kenapa beritahu? Kenapa murah ni? Biasa gue RM10 ni, kenapa ini RM5? Dia lagi 3 hari nak expired. Dia tu jual murah. Tak apa, tapi kena beritahu. Kena beritahu, kena cakap. Boleh makan lagi 3-4 hari lagi, sebab tu jual murah. Tak apa, tapi kena sebut. Jangan tak beritahu. Jadi kawan tu menganggap boleh jadi benda tu boleh makan sebulan 2 bulan. Tapi rupanya expired dia dah roket lagi seminggu lagi bama. Lepas tu tengok kadang-kadang jualan murah ke apa ni, kadang ada lah. Kadang-kadang tu test saya tak sebut semua lah, tapi ada. Termasuk kadang-kadang rupanya bila orang bagi sumbangan barang makanan, bukan saya nak buruk sangka dengan orang yang bagi barang sumbangan makanan ni. Kadang-kadang kita kena cek juga barang sumbangan tu, sebab tu jangan lambik-lambik dihantar. Dapat barang sumbangan makanan daripada pasar raya ke kedai ke, pergi segera hantar dekat orang. Tak ambil-lambik kita hantar, rupanya dah expired. Rupanya dia bagi sumbangan, betul dia bagi sumbangan, tapi dia cari barang yang dah nak expired. Ini jangan begitu Baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala nadiman atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melepaskan penyesalan orang yang di dalam pembelian, nescaya Allah akan melepaskan keterlanjurannya kelak di hari kiamat. Maknanya orang tu dah boli, dia tersilap boli, ataupun dia rasa benda yang dia boli tu tak guna, contoh dia nak pulang balik, elok lagi barang tu dia boleh jual balik semula.
maka orang tu terima balik orang tu jual, ataupun orang tu pulangkan balik, kemudian dia jual balik semula barang tersebut dengan harga yang sama ataupun kurang daripada tu, dia Allah permudahkan dia nanti hari kiamat. Allah tak kira lah dengan dia nanti pada hari kiamat. Jadi kaedahnya kalau kita berkira, Allah juga akan berkira kan gitu. Ringankan orang yang susah dalam kesusahan. Di dalam hadis sahih yang lain tersebut, innallaha utiya bi'abdin lam ya'mal khairan qattun ghaira annahu kana yudayinu nas wa kana ya'muru bil ma'nahu bitaysir 'ala al-mu'sir wa tajawuzi 'anil musir wa yaqul la'alla Allah yatajawazu 'anna faqala Allah nahnu awla bizalika minka fatajawaz 'anhu. Bahwasanya Allah telah didatangi oleh seorang hamba yang tidak pernah berbakti di dunia sama sekali. Orang ni tak ada bodoh pahala dia buat di dunia, tak ada kebajikan dia buat, melainkan dia sering memberi pinjaman kepada orang ramai. Ni jadi sembahyang sunat tak ada, bodoh-bodoh berzikir tak banyak, tapi dia ni suka bagi orang pinjam. Sesudah itu dia sentiasa mengingatkan para pekerjanya supaya memberikan kemudahan untuk membayar hutang itu atas orang-orang yang susah. Dia berniaga, dia mudah bagi orang pinjam, dan kalau orang susah berhutang dia ringankan. Dan memaafkan pula atas orang-orang yang suka melengahkan bayaran hutang itu. Orang yang berhutang ni tetap bertanggungjawab nak bayar, kalau saja berdosa kan? Tapi dia ni ambil sikap yang baik itu, dia tidak bebankan. Seraya berkata kepada dirinya, moga-moga Allah memaafkan aku kelak di hari akhirat. Jadi sembahyang tahajud tak banyak, sembahyang apa pun tak banyak, tapi bab-bab rotor ni, bab-bab berniaga ni dia sangat mudahkan orang. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, aku lebih utama bersifat pemaaf daripada engkau. Lantaran itu Allah telah memaafkan atas semua keterlanjurannya. Jadi janganlah pandang hadis ni sebagai satu peluang untuk ambil ringan ibadat lain. Tak apa, dan niaga je, dan kaya dan tolong orang. Jangan. Yang baik ibadat lain pun kita buat, niaga pun kita niaga betul-betul. Dalam Islam ni orang nak niaga sungguh-sungguh, Islam tak pernah halang. Islam tak pernah halang siapa nak kaya sekaya-kaya pun. Tak pernah halang. Orang yang kobar tak payah kaya-kaya pun di dunia semua, itu semua orang memalih nama. Agama mengajar kita selesai semayang bertebaran di atas muka bumi cari rezeki. Kan? Misalnya dalam surah Al-Jumu'ah, surah Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai kamu solat, bertebaranlah di atas muka bumi, carilah fadlillah, kelebihan daripada Allah. Itu hari Jumaat tu. Sembahyang Jumaat yang wajib bagi orang lelaki, selesai sembahyang Allah kata apa? Jangan berehat-rehat nak ibadat kau, nak apa tak, pergi cari rezeki. Patutnya kita fikir hari Jumaat, lepas sembahyang Jumaat duduklah dulu, fikir kau apa tak. Allah kata fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Baik sekarang ni bila Johor kembalikan cuti Sabtu Ahad. Dulu Johor cuti Jumaat Sabtu. Sekarang Johor dah balik cuti Sabtu Ahad mulai tahun November. Nak mula balik cuti Sabtu. Jadi ramailah orang-orang yang terlebih faham Islam ni. Dia kata tak syar'i lah Islam mengajar Jumaat hari ibadat. Itu dah tidak betul. Hari Jumaat bukan hari ibadat. Ibadat ni hari-hari. Hari Jumaat ni yang ada sembahyang Jumaat, yang itu lain, yang wajib. Jadi tak ada masalah cuti ni Jumaat ko, Sabtu ko, Ahad ko. Jadi masalah cuti hari-hari itu salah. Di Jumaat cuti tak ada masalah. Bahkan hari Jumaat Allah kata
Selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita fikir mudahlah. Kalau kita sempat untuk beribadat, sembahyang sebagainya. Tapi kalau kita tak berkesempatan, jadilah kita orang yang berniaga, orang yang meringankan kesusahan orang lain. Ini sebenarnya kalau kita bincang hadis ni, berdasarkan hadis ni, peluang untuk kita masuk syurga ni banyak jalan sebetulnya. Macam-macam jalan. Bukan orang duduk surau sujud dia ada peluang masuk syurga. Orang berniaga pun ada peluang masuk syurga, tapi dengan syarat niaga betul. Orang kunjung kerajaan pun ada peluang masuk syurga. Tak semestinya orang duduk surau masjid. Syurga ni bukan milik eksklusif orang duduk sujud surau. Semua orang berkelayakan, semua orang layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin sadaqah. Setiap pinjaman itu dikira sedekah. Apa maksud setiap pinjaman itu dikira sedekah? Orang meminjam sebab apa? Orang meminjam di sudut syarat. Baru ni khutbah Jumaat baru ni pasal berhutang kan. Orang meminjam, kita ni ada 3 keperluan lah, dia kata. Satu dipanggil daruriyat, keperluan asas, makan, minum, pakaian, itu dipanggil daruriyat. Yang kedua dipanggil hajiat. Hajiat ni maksudnya keperluan. Tak ada tak apa, tapi benda tu perlu ada. Elektrik, air, itu termasuk dalam hajiat. Line telefon, ni sekarang dah masuk hajiat dah, line telefon. Kena ada telefon. Yang ketiga dipanggil tahsiniat. Tahsiniat ni dia pelengkap lah, ataupun lebih kepada perhiasan, itu dipanggil tahsiniat. Jadi ada orang yang terpaksa berhutang kerana memenuhi daruriyat dia, memenuhi keperluan hidup. Dia kerja dapat gaji RM5, sedangkan dia perlu makan satu hari RM7. Maka RM2 tu dia terpaksa buat pinjaman bank, sebab nak memenuhi keperluan hidup dia. Maka Islam membenarkan pinjam ni. Maka Islam membenarkan kalau kita tak ada duit, kita boleh buat pinjaman. Sebab itu dalam Quran satu ayat penuh, satu muka surat dalam surah Baqarah tu cerita pasal pinjaman. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu berminjam dengan duit orang, hendaklah kamu tulis. Satu muka surat tu cerita pasal hutang. Ada 2 saksi semua. Sebab itu orang yang memberi pinjaman kepada orang ni, dia sedang membantu orang tersebut memenuhi keperluan hidupnya. Jadi kena fahamlah pinjam tu sebab apa. Hari ni orang meminjam sebab gaya hidup kadang-kadang. Sebab nak bergaya. Biar pape asal bergaya. Itu tak betul lah. Tapi kalau dia pinjam untuk memenuhi keperluan kehidupan dia, maka orang yang memberi pinjaman itu seumpama beri sedekah kepada dia. Cuma apa? Wajiblah ke atas orang yang pinjam tadi pulang balik ataupun bayar semula. Sebab akadnya adalah akad hutang. Akadnya adalah akad hutang. Orang yang meminjam ataupun berhutang untuk memenuhi keperluan hidup, itu jauh lebih baik daripada orang yang minta sedekah. Orang yang meminta pinjam, dia kata, saya ni anak nak belajar, duit tak cukup dalam 300, dia tak saya pinjam dulu. Itu lebih mulia daripada orang yang boleh minta sedekah. Bagilah saya 300 yang anak nak beri sekolah, tak cukup duit lah. Itu lagi teruk lagi tu. Kalau dia kata, siapa saya minta hutang nak pinjam 300 yang nak saya masuk sekolah, bawa lah. Orang kata tak apa, saya beri kau RM150 sedekah.
150 lagi hutang. Tak apalah, wajib kata dia bayar 150. Tapi dia tidak meminta-minta dengan orang. Dia sanggup minta hutang ataupun berhutang daripada meminta. Tapi orang kita hari ni bodoh-bodoh keperluan ni nak berhutang dia malu. Anak nak belajar bodoh apa itu berhutang. Tapi kalau untuk bodoh-bodoh yang ngarut ni kadang orang sanggup berhutang. Dia tak betul. Sabdanya lagi, ini ada satu hadis Nabi SAW yang menyebut tentang kelebihan orang yang beri hutang. Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah as-sadaqatu bi ashri amsalha wal qardu bi samaniyati ashr. Nabi SAW bersabda, aku telah melihat di pintu syurga pada malam aku dinaikkan ke langit. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kan Nabi diperlihatkan tentang balasan orang yang baik-baik, orang yang melakukan ketaatan, balasan pada orang yang melakukan maksiat. Maka salah satu yang dilihat oleh Nabi tertulis di pintu syurga adalah sedekah itu diganda 10 kali ganda seumpamanya. Kalau kita bagi sedekah ke orang, kita diberi ganda sampai 10 kali ganda. Manakala pinjaman pula diganda menjadi 18 kali ganda. Baik. Di konteks dia macam mana? Orang yang meminta pinjaman kerana ingin memenuhi keperluannya. Kalau kita beri pinjam, orang datang minta pinjam kat kita sebab dia nak memenuhi keperluan hidup dia, kita beri dia pinjam, kita dapat ganjaran 8 boleh kali ganda. Tapi kita kata tak apalah, dan tak naklah beri kau pinjam, nanti kan kau terikit. Dia kata tak apa, dan beri kau sedekah. Dia kata sedekah kita beri cuma dapat 10 kali ganda. Kenapa tu? Kalau bagi pinjam, berapa dia minta kita akan bagi. Kata keperluan dia 1,000, dia kata nak pinjam 1,000, kita akan bagi 1,000. Tapi kalau bagi sedekah, dia minta 1,000, kita kata tak apalah, tak payah pinjam lah, dan berilah kau 100. Tak memenuhi keperluannya, sedang keperluan dia adalah 1,000. Jadi waktu itu yang afdalnya adalah beri pinjam, sebab dia minta pinjam, bukan dia minta sedekah. Sebab dia tahu, dia malu kalau minta sedekah. Dia tahu, dia ada azam, ada tekad nak bayar, bukannya dia nak minta sedekah. Dan bukan tak ada duit, dan ada duit, tapi duit dan belum masuk lagi, tak apa, dan pinjam. Tak apa, dan beri kau sedekah. Sedekah kita bagi 100 je. Sedekah tu kita dapat pahala 10 kali ganda. Tapi kalau kita beri hutang sebab dia minta hutang, kalau dia tak minta hutang, cerita lain. Dia yang minta hutang sebab dia sendiri ada keazaman nak bayar, ada kesungguhan nak bayar, kita bagi dia hutang. Dan orang yang bagi hutang tu dapat ganjaran 8 boleh kali ganda. Lepas tu sampai waktunya dia bayar pula hutang tu, kemudian kita kata tak apa, dan sedekahan, kita punya pahala lebih lagi daripada tu. Sebab apa kan? Islam tak mengajar orang meminta-minta. Islam suruh kita berusaha. Orang yang minta sedekah ni adalah orang yang tak nak berusaha. Tapi orang yang nak berhutang, orang yang ada komitmen nak bekerja untuk melunaskan hutang dia. Sebab itu orang yang minta hutang ni, berhutang ni lebih mulia daripada orang yang minta sedekah. Sebab sedekah ni dia tak perlu bayar apa-apa boleh. Jadi kalau berhutang, dia perlu bayar semula. Itu ada komitmen dia. Jadi kalau kata nak berhutang, cuma kaedah berhutang tu lah, kau ikutlah syariat. Kau tulis, kau ada saksi, kau tulis sebenarnya disebut dalam Quran. Nak berhutang ni kena tulis. Sikit pun tulis, banyak pun tulis. Jangan kita kata alah 200 je tak payah nak tulis. Jangan. Masuk bagi hutang tu elok mani. Masuk nak tuntut balik hutang tu payah sepayah-payah. Pahit sepahit-pahit. Jadi bila bertulis, ada bukti, dia sign, kita pun sign, ada saksi. Jadi bila kita tuntut, kita ada evidence.
Kalau dia tak nak bayar, itu cerita lain, tapi kita ada bukti. Dan bukti itu juga boleh dijadikan tuntutan kepada anak dia kalau dia dah meninggal, waris. Dia penting tulis tu, jangan tak tulis. Jangan minta bola, kau dengan Dan pun nak kira. Takkanlah tak percaya moden. Bukan salah tak percaya moden, tak percaya takut-takut akan datang kalau meninggal. Kan nak dituntut ke anak tu mana ada. Abah tak ada berapa ada hutang, dia kata kan jadi susah. Jangan tuan Sebab itu dalam bab harta ni, agama ajar kita betul-betul aturannya, supaya kita sentiasa ikut aturan tu, supaya tak berlaku perbalahan. Berapa banyak orang hari ni bergaduh togah adik harta. Cara pengurusan harta yang tak betul akhirnya menzalimi orang, akhirnya jadi perbalahan. Adik-beradik, anak beranak, mak mu anak, mak mu ayah mu anak, suami isteri, berbalah sebab adik togah adik harta ni kan. Baik. Jual beli yang haram. Ini kita sambunglah bulan depan insya-Allah. Panjang tajuk itu. Jadi kalau kita berniaga, jadilah peniaga yang menyebabkan insya-Allah dengan perniagaan itu kita boleh masuk syurga, boleh masuk syurga. Jadi itulah sekadanya. Yang baik datang dari Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Mari semua tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw asyhadu anna wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.